tidak. Kalau tidak ada, so dia akan beritahu data tersebut tak ada delete, dan kalau ada dia akan tanya confirmation untuk delete. Okay. So confirmation saya gunakan JavaScript, sediakan kalau alert dialog box. Okay. Saya masukkan ID yang ada dulu. Saya refresh. Okay, ID yang ada adalah 28 contohnya. So bila saya tekan delete, dia tanya, are you sure to delete? Are you sure want to delete? Okay. Kalau saya tekan cancel, ini kita panggil dia confirmation box. Okay, bukan. Confirmation box. Itu kita buat dialog box, dia ada yes or no macam tu kan. Dan ini adalah alert box. Okay, alert box. Okay, so kalau kita tukar cancel, so dia tak delete lah. So dia balik semula pada page ini. Tapi bila kita tekan are you sure want to delete, saya tekan OK. Then kemudian dia akan buat processing kat sini, proses. So, okay, so dia cakap employee ID 28, record deleted successfully. So kira kita boleh keluar juga data daripada 28 ni. Okay, now kita balik semula kepada training form. Okay, kalau nampak atas ni, so dia still lagi guna delete training form yang sama. Okay, so ini pun guna delete training form. So dalam kita training form ni tu kita boleh tambah lagi kalau kita nak balik kepada delete training form ini. Okay, so codingnya, so kita akan buat coding ada 3, saya akan tunjuk kat sini. Saya bagi kod ni, nanti you all akan buat untuk yang training yang paling banyak tu. Okay, so dia akan melibatkan satu delete form. Okay, so dalam delete form ni kita akan trace. Kemudian saya akan ada, okay, yang ni yang forward. Saya bagi kod ni. Ini sedikit. So saya akan bagi 3. Saya akan bagi 3 file. Delete training JS form.jsp. Siapa .jsp sebab dalam kita ada pakai, saya pakai Siglets JSP. Kemudian ada delete success dan juga delete failure. Okay, so ni message yang kita dapat lah. Okay, saya bagi kat dalam group. Okay, nanti ambil save, letak dalam tempat yang sama macam minggu lepas. Delete. Okay, so delete form 1. Kemudian delete success 1. Okay, so boleh ambil sekarang, simpan, letakkan dalam file, dalam folder yang minggu lepas.
Okay, so dapat semua. Okay, nanti semua orang boleh test kod ini. Kita boleh test kod ini. Kita ambil kod ini. Okay, boleh test. Boleh tengok dengan data kita tu. Anda tahu yang ada dalam Oracle, MySQL. Okay, dah test. Dah test. Saya terang kat kod ni nanti akan buat untuk yang latihan yang biasa kita buat tu. Okay, semua orang buka training form. Okay, buka training form. Kecilkan yang ni. Okay, training form. So kita letak sini, saya tambah lagi satu, SQL exception. So ni jika berlaku masalah pada SQL kita salah buat. Okay, form ni delete trainee. So title dia adalah delete trainee. So ni title ni dengan title ni. Kemudian dalam H1 untuk title dia. Okey, kemudian form, ada form di satu form. So form dia saya bagi nama dia update trainee form. Okey, update trainee form, action. Okey, action ni dia panggil nama dia sendiri. Okey, so kita tengok kat sini, saya save sebagai delete trainee form.jsp. So action delete training form.jsp, dia panggil dirinya sendiri. Okay, so dia panggil pada coding ini sendiri. Okay, method post. Okay, kemudian employee ID. So setelah ID kena kita pakai input type text. Okay, so nama name is a employee. So nama fee ni namanya employee ID. Okay, so fee ni namanya employee ID. Okay, size 5 sebab tu besarnya je. Okay, so bezanya sekarang, okay, kita tengok dekat input yang button ni, button delete. Okay, so nama dia submit, walaupun namanya delete tapi dia bukan still lagi submit lah, sebab nama saja adalah value to delete tapi dia adalah untuk submit. Maksudnya kenapa type dia submit, kita nak submit dia kepada
database. Okay, kita nak submit dia kepada database, nak submit dia kepada server untuk diproses. Kita nak submit borang ni untuk server, sebab tu dia tidak ada delete. Is delete, sebab dia adalah submit, tapi value ni adalah kita nak beritahu pada user, okay, ini adalah untuk delete. Function dia untuk delete. So user tahu, tekan button ni adalah untuk delete. So kita faham. Tapi kalau kita tulis submit, apa maksud submit? Submit ni biasanya orang akan add dalam database. Okay, lepas tu nampak sini. On click, kita guna Java ni, on click. Dulu kita buat on click, so kita return nama JavaScript. Tapi JavaScript tu saya terus tulis kat sini. Okay, iaitu if confirm. Okay, dialog box yang kita tulis, kita masuk kat sini. Kita masuk data ni boleh tak? Okay, tak ada data kan, I should delete, so kosong. Okay, so dia boleh juga terima data yang kosong, tapi dia akan keluar terus kepada dialog box ni. Okay, kalau kita masukkan contohnya 1, so dia bila kita tekan klik ni, dia akan tanya, are you sure want to delete? Okay, sebab apa kat sini kita pakai ni namanya confirm. Bila confirm, dia terus ada okay dengan cancel. Itu kita buat alert. Okay, so alert dia hanya ada okay sahaja, dia tidak ada cancel. Okay, so faham beza antara dialog box confirm dengan dialog box alert. Okay, confirm dia ada okay dengan cancel. Dan bila kita tekan OK tu, dia akan buat action. Action pada benda apa kita nak suruh dia buat. Sama juga dengan alert, cuma alert dia tidak ada cancel. Alert dia hanya ada OK, so bila kita tekan OK tu dia terus beritahu, sebab dia nak kita alert. Alert bahasa Melayu apa? Alert. Bahasa Melayu apa alert? Alert. Bahasa Melayu alert? Perhatian. Terima kasih. Kita bagi perhatian. Adakah kita ambil perhatian tentang perkara tersebut? Okay, so yang confirmation ni, confirm ni kita nak ada, biasanya confirm ni kita akan tanya, confirmation dia kita akan tanya, are you sure? Are you want to delete? Are you sure to update? Are you sure? Kita tanya, kita minta dia pengesahan. Itu waktu dia panggil confirm, sebab tu ada okay dengan cancel. Kita betul ke nak delete ni? Tak jadi cancel. Okay, so kita tekan okay. Tapi kalau alert, so kita tekan just okay saja. Dia beritahu kita, dia minta kita alertkan something. Okay, so cara gunanya if, sebab apa if? Sebab kita ada dua, okay dengan cancel kat sini. If confirm, are you sure to delete, is a text dalam ni confirm. Kemudian dalam confirm ni, kalau kita tak letak are you sure to delete ni, di are you sure to delete ni adalah statement yang kita beri kepada pengguna. Dia boleh letak apa-apa pun statement dalam tu. Betul ke nak delete? Bertanya. Ataupun nak bahasa Melayu, are you sure to delete? Adakah anda pasti untuk hapuskan data ini? Ayat bahasa Melayu. So boleh letak ayat ni. Dalam ni boleh letak ayat bahasa Melayu. So ini adalah pernyataan. Ayat pernyataan pertanyaan kepada pengguna. So tu dia keluar are you sure to delete. Tapi kalau kita tekan benda lain kat sini, dia boleh tukar apa-apa ayat pun, nanti dia akan keluarlah kat sini jadi apa-apa words. Okay, kemudian sebelum panjang situ tunggu je. Ni nak tunggu. Okay, so lepas tu so apa nak buat? Form.action. Okay, form ni adalah, ini adalah form kita, ni form yang ni form ni. Okay, form.action. Action ni adalah satu method. Satu method apa? Kepada delete training form.jsp. Maksudnya kalau yes, nanti dia akan pergi kepada di action delete. Kalau dia return false, so dia tak buatlah perkara tersebut. Okay, so maksudnya kalau kita proceed okay, maka kat sini dia akan pergi kepada yang bawah ni. Dia akan buat yang ni. So kita buka, kita buat class name semua ni. Sebab tak biasa. String employee ID request employee ID if employee is not null. Okay, kalau tak null, then kita akan connect dengan connection, prepare. So kita guna prepare statement. Null. Employee ID, so kita setkan kepada integer sebab dalam database data tersebut employee adalah dalam bentuk integer. Sebab tu kita tukar kepada integer.
kat sini pun sebenarnya kita boleh start buat integer pass get request employee ID ni. Okay, so employee ID kat sini, employee ID ni dia ambil ni, dia akan check, dia akan tukarkan, yang ni dia akan tukarkan daripada string sebab dia dapat daripada form. Kan saya ulang balik, semua data yang dapat daripada form ni adalah berjenis string. Walaupun kita masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1.5, 4.5 ke, dia adalah bentuk string, maka dia perlu ditukarkan ke dalam bentuk integer. Jadi kat sini adalah kita untuk convert string to integer. Kenapa? Why? Because employee ID dalam table any adalah berjenis integer. Okay. Sebab nanti kalau kita nak check kat sini delete from training where employee ID sama dengan employee. Kalau dia string sama dengan ni, so ini adalah string. Kalau kita buat sini string, so sini adalah integer, maka benda ni SQL string ini jadi false. Okay, so tak boleh, akan jadi error. Jadi sebab tu kita tukar employee ID. Tapi kalau kita data tersebut yang kita buat tu sesuai convert string to integer, why? Because employee ID dalam table training adalah berjenis integer. So kita kena convert integer pada integer. Okay, kemudian kita akan run prepare statement adalah PS. So PS equal to net connection dot prepare statement. Okay, you all boleh tukar kat sini SQL delete. Okay, kita buat SQL delete pasti training. Okay, so yang ni nanti dia akan jadi SQL delete training. SQL pun betul, tapi kenapa saya bagi nama ni? Kita kan faham, okay, ni adalah SQL delete training. Kita akan banyak SQL lah nanti. So, kita bagi nama dia SQL delete training, so dia adalah string. So buat connection, so prepare statement ni, kemudian so dia execute update. Okay, so execute update. So I sama dengan 1. Kalau dia jumpa data tersebut, okay, sekarang ni kita masukkan employee ID tadi adalah 5. Okay, dekat form ni kita masuk 5. Okay, so kata kita masuk 5. Okay, 5, so kita delete, kita tekan OK. Bila kita tekan OK, so dia buat processing. Okay, so nampak kat sini. Okay, kita nampak kat sini. If I lebih besar daripada kosong, so I tu maksudnya dia jumpa ni I ni dia kena 1. Kalau dia jumpa data tersebut, dia delete, maksudnya delete from training where employee ID sama dengan tadi 5. So 5 adalah bila dia execute, maksudnya dia akan kosong, dia tak jumpa execute update ni. So 5 employee ID 5 ni tidak ada. So dia akan bagi nilainya kosong di sini. Cari kosong lebih kecil, lebih besar daripada kosong. So jawapannya adalah false. Okay, bila false maka dia akan pergi pada else. Okay, so dalam else ni, so saya dah buat satu lagi. Okay, saya pakai JSP forward page. Okay, JSP forward page. Sebab tu dia keluar page kat sini, namanya adalah there is a problem. Okay, tapi kat sini tak ada kan? Dalam ni tak ada kan? Dalam S ni dia tidak ada keluar perkataan there is a problem deleting record because employee ID doesn't exist. Choose your manually in database. Ni ada kat mana? Ini ada dalam, sebab apa dia forward? Sebab apa kita guna JS mas? Siapa
masuk JSP forward ni, maksudnya dia forward kepada page namanya adalah delete failure .jsp. Dan dia membawa param ni adalah parameter. Okey. Dalam JS dalam seedlet, dia berada di luar daripada seedlet. Kau tengok kat seedlet kat sini. Ni seedlet. Seedlet ni dia akan ditutup dengan sini. If else ni kat sini. Okey. Dia hanya untuk bahasa Java. Okey. JSP forward, JSP param dan tutup forward ni dia adalah teks dalam HTML. Okey, tag dalam HTML sebab tu dia tak berada dalam seedlet. Dalam seedlet dan kita dah habis ni, kita buka balik seedlet dan barulah kita tutup balik dengan kurungan ni. Okey, so dua kurungan ni. Okey, so apa yang berlaku? Kita employee ID ni. Employee ID ni kita ambil daripada yang kita hantar daripada form dekat atas ni. Yang ni, okey, so employee ni kita get value from form ini form. So you faham lah. Kita ambil ni, kita dapat value ni, kita guna kat sini. So value, so parameter, dia send parameter employee ID ni kepada page ini. Okay, sebab tu dia guna parameter ni sebab kita nak minta dia keluarkan 5 ni. Saya nak keluar employee ID was doesn't exist. Okay, 5 ni saya nak minta dia ambil nilai 5 ni, keluarkan pada page yang kita forward. Tapi kalau kita tak nak buat yang ni pun, tak nak buat yang ni, so kita boleh delete. Tapi bila kita delete yang ni, maka parameter tersebut tidak akan dihantar kepada delete failure ini. Okey. So saya bagi nama untuk parameter, name dia adalah employee MID, EMPID. Okey. So ini adalah satu nama yang akan dia carry data ke dalam. Okey, so tengok pada delete failure. Okey, dalam delete failure, okey, go to the delete failure. Apa yang dia buat dalam delete failure kat sini? Okay, so boleh tukar JSP page kat sini, tukar kepada failure, delete failure. Delete failure. Okay. Sebab dia cantik sikit benda ni. Nanti tajuk ni dia akan tukar lah, delete failure. Sebab apa? Bila kita run kat sini kan nampak tadi. Ni, tu JSP kan. Kita tukar jadi title dia delete failure, nanti dia akan delete failure lah. Okay, so dah jadi delete failure. Saya tukar title dia. Okay. You all boleh tambah yang ni. Nanti kita boleh balik form. Ni, bila kita tekan balik delete sini, dia akan pergi balik pada form ni. Okey. Okey, boleh tambah. Saya memang tak letak. Mana ni keluar nak gigu. Okey, ni tambah ni. Okey, sekejap. Sebelum tambah tu saya nak cerita. Okey. So, kita nak carry value ni. So, request get parameter employee ID. Okey, so yang ni saya boleh tulis kat sini. Okay, yang ni kita ambil dia daripada get value from what? From JSP ni, JSP param. Okay, so kita dapatkan value daripada JSP param. So fahamlah kat sini. Okay, so sini.
GSP parang kat sini. Okay. Okay. Parang name. Okay. Dia request, so dia dapat get value from GSP parameter. GSP forward. Okay, forward parang. Okay, name daripada name tu kan. Oh, you dah ambil yang ni, copy kat sini. So ambil je yang ni, letak sini. Nanti biar faham sikit. Tapi dia all faham lah. Sebab apa tak boleh ni? Sebab kita ada benda ni. Baguslah saya buat ni. Kan adalah komen. Ni nak bagi kita buang je lah. So you faham, nanti kita ambil employee ID ni daripada GSP parang tu. Okay, so saya keluarkan sini. Jadi yang ni employee ID ni, so kita bagi dia kepada nama employee ID. Kita assign employee ID dengan value request ni kita dapat daripada employee ID tadi. Sebab kita terus 5, so dia akan keluar ID kat sini adalah 5. The problem dia betul yang ni nak tulis apa-apa pun, it doesn't matter, nak beritahu user tu macam mana, apa yang berlaku. Okay, kalau failure maksudnya nak beritahu je employee ID doesn't exist. So boleh nak tulis panjang ni pun boleh, nak tulis pendek pun boleh. Okay, nak buang yang ni, nak ada employee doesn't exist pun boleh. Okay, so check manually in your database. Okay, kemudian boleh buat ni reference ni supaya dia boleh balik semula ke page yang delete. Okay, are you sure? Yes. Okay, so dia tidak ada jadi, tapi okay, now saya boleh klik. Kan tadi tak ada, you buat tak ada kan, tak ada balik form tu kan, tekan button back kat sini. Tapi kita ada form ni, kita tekan button, kita tekan link. Okay, delete training form. So dia pergi semula kepada delete training form yang kita buat ni. So as reference, delete training, GSP, delete form. Okay, itu untuk failure. Dan kita balik semula kepada training form. Okay, kalau data tu adalah betul, contohnya 1, termasuk nilainya adalah, habis data saya. Ada berapa data? Habis, tak apa, termasuk data baru. Okay, data 1. Okay, let's say masuk data 1. Okay, so saya tekan delete, so dia tanya are you sure? Kalau saya tekan cancel, so dia balik asal lah. Sama juga tadi pun semua sama. Okay, delete, okay. Okay, so dia proses, okay. Employee ID, 1, record successfully. Record deleted successfully. Okay, then back to training. So saya tambah juga lah benda yang sama. Okay, so dan ni pun saya guna satu lagi page yang lain. Okay, so yang ni adalah GSP forward page. Page ni kita beritahu page ini adalah page yang kita buat ni, semuanya nama page. Nama page dalam GSP, dalam Java, dalam HTML, yang semua file ni dipanggil sebagai page. Okay, dipanggil sebagai page. Jadi sebab tu dia tulis mana ni. Okay, so GSP forward, so dia akan forward kepada page namanya delete success.jsp. So nama file kita ni. Kemudian sama juga employee in ID, so value ni adalah sama. Yang ni sama sebab dua-dua dia akan carry value yang kita masukkan tadi. Okay. Okay. So pergi, okay. Bila dia pergi pada forward, okay, so slash, mesti ada slash.
delete success. So dia akan pergi pada delete success nama file ni. So dia pergi pada delete success kat sini. Dia apa ada yang delete success pun sama. So saya ni pun saya bawa value. Kita ambil value ni sebab dia kan ada param kat sini kan. Ada parameter ni maka kita kena buat declaration kat sini. Kalau tak ada parameter ni, kita buang parameter ni, buang yang ni, kalau kita delete yang ni, kita delete yang ni. So yang ni pun kita boleh delete. Dia tak payah hantar, yang ni pun kita boleh delete. Dia tak payah. Kita bagi kosong je. Kita tahu record delete successfully. Record apa yang delete kita pun tak ingat. So saya dah letak kat sini contoh dia. Kalau kita tekan, kita query value yang kita nak delete tadi. Jadi dia akan beritahu employee ID apa yang okay, ni pun sama. Dia boleh ambil copy yang ni. Control C, get value ni boleh letak kat sini. Okay. Pentingnya komen-komen ni adalah sebab apa saya suruh tulis komen. Nanti bila you baca file program ni, you faham okay, mana datangnya value-value ni semua. So kenapa benda ni ada. Okay, so kalau kita nak dapatkan value, nak get value from the ni, so ni cara dia, guna request.get parameter from the ID. Okay, means that mana-mana kita dapat value daripada form ataupun daripada JSP forward, maka kita guna request.get parameter. Okay, ini adalah nama name dia di sini. Nama ni kat sini saya bagi nama sama. Okay, soalan dia, boleh tak saya nak bagi nama lain? Boleh. Boleh nak bagi nama ni lain-lain. Tapi kita fahamlah. Tapi saya buat apa? Saya buat nama sama sebab dua-dua ni adalah untuk hantar data yang sama. Jadi saya nak tulis. Jadinya tak perlulah kita buat nama variable yang berbeza. Sebab kita nak hantar data yang sama. Kecuali kita nak hantar data yang berbeza, maka kita gunalah name bagi parameter ni yang lain. Okay. Okay, so untuk buat delete form ada tiga file ni. Okay, so hari ni saya ajar forward. Okay, so yang kat sini pun boleh tukar title, delete failure, yang ni tukar JSP ni kepada delete successfully. Delete success. Okay. Alright. Okay, so boleh letak reference kat sini. Copy je tadi. Sama je. Reference delete training form.jsp. So dia panggil balik yang form yang ni. Reference ni adalah untuk link. Kita dah ajarkan itu untuk link. So saya bagi dia punya statement adalah delete training. Ni dalam HTML. So yang ni dalam Java dan select. Sebab tu dia ni hijau. Alright. Ada soalan? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Dia boleh faham saya terang? Boleh. Okay. So kalau boleh faham. Okay. Apa yang saya nak adalah okay. Tadi kan sini dibagi error after expression semicolon after pause. Okay, dia tak bagi. Okay, yang ni dia tak bagi kita turunkan. So you kena buat panjang lah. Sorry. Pause ni kat sini. Silap. Tak boleh. Okay. Baki ada error. Bukan. Ni boleh turun. Boleh turun. Okay. Ada error. Dia cakap tengok dekat add training form tu. Saya salah letak semicolon. Kita letak belakang pada bracket. Salah lah. Patutnya kita letak sebelum bracket sebab kita nak tutup ayat pada false ni. Okay, so yang ni dia guna return false. Okay, for action. Okay. Jadi coding yang delete ni boleh pakai kat mana-mana pun nak pakai.
Okay. 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 Okay ke dok? Okey. Dok. Okay. Kalau okey, maka bukalah training system kita. So minggu lepas kita dah buat okey, sekejap. Dekat training ya, saya nak you all pergi pada index, pada index yang saya bagi tu. Okay, nanti you all buat index buat index. Buat dekat index ni buat menu dia. Dekat index yang saya bagi itu, dia boleh tambah dekat sini. Ada report, kita ada add, training, so ada untuk ni, yang ni saya tutup. Okay, kita tambah satu lagi kat sini untuk delete. Mana? Tutup ke? Okay, kita tambah satu lagi. Copy je. Ambil yang ni tadi. Tutup. Ni tutup panjang. Sekejap saya tutup ni. Yang tak ada guna. Tutup. Okay, so kat delete successful ni, ambil yang ni. Copy. Ctrl C. Pergi kat index. Yang ada senarai hari tu. Tambahlah kat sini. Sudah lebih ada. Okay, so kita ada add, saya dah ajar add, saya dah ajar update. So update pun ada dua cara. Kemudian saya dah ajar delete dan saya juga dah ajar buat report. Okay, so report ni so kita pulanglah pada kita. Kalau belajar SQL, kalau ada banyak table macam mana nak gabungkan table tersebut pada SQL. Okay. Gabung table pada SQL. Okay. Okay, bila kita run ini, kita dapatlah list of menu kita. Okay, so menu kita ada add. Okay, so kita ada update. Kita ada okay, so kita ada delete. Dan kita ada training ni error pula. Report training JSP. Training report. Okay, so you pun ada kan itu kan yang tu. Ibu boleh buat menu sendiri yang masing-masing sistem. Okay, ini je. Okay, back to training. Okay, so dia pergi pada training form yang ni lah. Okay, patutnya kita back to main. Ni just tunjuk je lah. Index. Ini adalah kita panggil sebagai hierarchy of kita punya sistem. Okay, back to main. Back to training menu. Gitu. Kita boleh susun ni, complete lah untuk develop web application. Tapi ada sikit lagi iaitu session mana kita masukkan. Dia akan pergi page pada orang tersebut saja. Okay, kalau dia masuk username dia adalah Fatimah, so dia pergi pada Fatimah. Kalau dia masuk pada Ahmad, so dia pergi pada Ahmad. Login. Nanti saya akan tunjuk juga macam nak buat. Itu adalah lepas daripada naik cuti semester.
Okay, lepas dah hantar satu projek. Oh, okay. Boleh? Saya balik kat sini. Okay, kalau boleh, jadi hari ni boleh buat untuk delete training form untuk training system yang kita buat itu. Okay, yang untuk table ni. Okay, training system kita ni. Okay, you ada training ni. Alright, so masuk data, kemudian okay, boleh buat delete. Okay, buat form, delete untuk yang ni. Training name, city, gender dan sebagainya. Okay. Okay, kalau tak buat, kita tak tahu, kita faham ke tak faham. Dan bila you buat, barulah you faham. Boleh. Can you do that?